Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan bisection method. Okay, untuk video ni saya nak tunjuklah macam mana apakah kegunaan bisection method ni sebenarnya. Bisection method ni dia untuk kita nak tentukan roots ataupun x sesuatu function tu menggunakan method potongan separuh ni lah, ataupun kita bahagi dua untuk interval tu. Saya bagi contoh, kalau kita nak cari roots macam satu function yang mudah ni, contohnya y sama dengan x kuasa 2 tolak 4. Y sama dengan x kuasa 2 tolak 4. So dia punya equation ataupun dia punya rupa dia macam ni. Yang ni untuk mudah faham lah, untuk saya nak bagi korang semua faham dulu. Negatif 2, kosong, 2, 4. Kalau korang guna kalkulator, korang guna macam biasa lah, nak cari dia punya function guna kalkulator kan. X kuasa 2, 1, kosong, negatif 4. Dekat kalkulator yang korang dapat ni, yang biasa korang guna ni, X1 korang akan dapat ada dua nilai. Yang dua nilai ni maksud dia X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 2. Maksud dia kat sini adalah dia punya roots dia lah untuk equation ni. Equation ni roots dia adalah 2, negatif 2. Maknanya yang bila y ni kosong, bila y ni kosong, kat x dia dekat 2 dengan negatif 2. Tapi ini kalau persamaan yang mudah. Persamaan mudah ni kita boleh simply guna kalkulator dan kita boleh tahu dekat mana yang x dia bila y dia kosong. Tapi saya akan bagi contoh menggunakan bisection method untuk equation ni juga, untuk bagi kita lagi senang faham lah apa fungsi dia. Okey, balik lah. Persamaan tadi y sama dengan x negatif 2, 2, 4. Okey, anehnya dalam soalan tu dia minta kita cari roots. Minta maaf ya, ni contohnya kita tak tahu kedudukan. Kita bayangkan je persamaan ni kita tak tahu bentuk dia macam mana. Yang ni saya lukis awal-awal je nak bagi korang dapat gambarkan macam mana. Tapi bayangkan benda ni korang tak tahulah macam mana rupa dia, dan kita nak gunakan persamaan ni dengan method bisection ni untuk kita nak dapatkan x sama dengan 2 dengan x sama dengan negatif 2 tadi tu. Macam mana cara dia? Kalau macam ni kita orang dah tahu dah 2 dan negatif 2. Tapi andai kata macam persamaan ni macam yang korang tengok log, eksponen apa semua tu kan, pelik-pelik apa semua tu, kita nak tahu nilai-nilai ni lah. Tapi disebabkan persamaan ni senang, korang dah tahu dah. Tapi apa yang saya nak tunjuk ni untuk nak mempermudahkan korang faham lah. Okay, first kali anda kata macam soalan dia suruh guna bisection method, dan sebabkan dia soalan kan, dia dah tahulah intersection dia kat mana. Sebab tu lah dia bagi soalan kat kita untuk kita guna method tu, kita nak dapatkan nilai dia. So contohnya macam saya dah tahu dah interval yang ada, yang dia bersilang ni dekat mana saya dah tahu dah. Tapi saya nak suruh korang cari apa nilai yang kat sini ni. So saya set lah kat sini 0 sampai, contoh dia 0 sampai 3. Saya suruh cari intersect menggunakan bisection method, interval antara 0 sampai 3. Maknanya yang kita nak fokus adalah kawasan 0 sampai 3 ni. Maknanya yang ni je kita nak fokus. So bila kita zoom kat kawasan tu, kita boleh tulis macam ni. Saya bagi contoh. Ni 0, 3, dan korang nampak dia intersect macam tu. Dia ada satu line intersect, tapi kita tak tahu nombor yang dia intersect tu kat mana. So dengan cara bisection method ni, saya cakap yang benda ni adalah I sama dengan 0. Okey, yang first kita nak buat lah. So method yang pertama, korang kena ingat yang ni bila korang nak buat calculation,
sebelah kiri A, sebelah kanan B. Ni untuk standardizekan lah, senang kita nak tak confuse dengan dia punya formula ke apa kan. So sebelah kiri A, sebelah kanan B, dan tengah-tengah dia adalah C. So setiap yang kat sini ni, I ni kita akan tulis lah I yang keberapa. Macam sekarang kita nak buat I kosong. So kita tulis lah kat sini I kosong ataupun I naught, C naught, B naught. Okay. So first kali bisection method ni senang je. Ini campur ni bahagi 2, kita dapat tengah-tengah dia. Kat sini kita dapat 1.5. So cara dia kita akan masukkan function kita let fx sama dengan y ataupun sama dengan x kuasa 2 tolak 4. Saya tak nak pergi jauh dulu. Saya kat sini kalau boleh saya nak tunjuk seringkasnya dulu bagi korang tahulah apa kenapa kita buat bisection method. So saya akan proceed. Dekat sini kalau korang tengok pada skala ni tadi 0 sampai 3, apa yang korang nampak dekat ni tadi, roots yang korang dah tahu tadi, sini 2, negatif 2. So kita fokus kat sini. Apa yang korang dah nampak tadi, roots tu ada dekat 2. Roots tu terduduk dekat lebih kurang sini lah, 2. Tapi dengan kita gunakan method bisection method ni tadi, kita akan tahu yang dengan satu cara tu, iaitu inilah cara dia. Korang plug in nilai A naught ni adalah 0, B naught ni adalah 3 kan. Okay, A naught ni korang masukkan dalam equation ni, maknanya X ni korang ganti dengan 0, korang masukkan, korang dapat negatif 4 lah, contoh kan. Saya tak nak tunjuk lah masukkan nilai, tapi kalau korang buat ni korang akan dapat lah F A naught sama dengan minta maaf, F A naught korang kalikan dengan F C naught, F B naught korang kalikan dengan F C naught. Dengan cara yang korang buat ni, korang guna nilai A naught ni masuk dalam ni, C naught ni masuk dalam F ni, korang kalikan, korang akan dapat sini dia ada satu value, ni pun ada satu value. Tapi value yang korang kalikan dengan ni akan dapat positif, yang ni korang kalikan korang akan dapat negatif. Sebab nanti bila once korang dah kalikan, kita fokus dekat negatif ni. Bayangkan macam ni lah, kita nak buat investigation ataupun orang cakap nak cari orang hilang lah dekat site, dekat hutan. Korang nak cari orang yang hilang kat hutan. Kita sekarang ni ada 2 site. Contoh dia, ini hutan A, ini hutan B. Sekarang hutan B tu ni lah sampai 0 sampai 3 ni. 0 sampai 3. So korang nak hantar kumpulan, korang nak hantar orang untuk nak cari dekat mana kedudukan mangsa tu. So macam yang korang tahu dalam ni, korang dah tahu 2, tapi andai kata korang tak tahu lagi kedudukan mangsa tu adalah 2. So method dia, kita akan hantar satu kumpulan ni, awak bayangkan kumpulan ni adalah cara kira ni lah. Kita akan hantar satu kumpulan, yang A, B ni tadi lupakan banyak sangat huruf nanti kan, saya guna huruf yang sama. Kita hantar satu kumpulan dalam interval yang kita nak cari tadi 0, 3 ni. Kita hantar satu kumpulan untuk nak tengok, nak cari mangsa dekat A, dekat kawasan yang mana interval dia 0 sampai 1.5. Lepas tu hantar lagi satu kumpulan untuk pergi ke kawasan B ni. Kita nak cari mangsa tu dekat mana. So nanti kumpulan ni korang bayangkan kumpulan ni adalah macam A ni adalah ini calculation ni, dan B ni calculation yang ini. So kumpulan yang A ni dia akan pergi ke kawasan 0 sampai 1.5 dan dia akan datang balik kat kita, dia bagi maklumat sekian. B ni pun sama, dia akan datang balik kat kita, dia bagi tahu maklumat sekian. Maklumat yang kita nak tahu tu nanti dia dalam bentuk nombor ni, korang kena tulis jugalah. Tapi yang paling penting kat sini adalah positif dengan negatif dia. Negatif ni maksud dia kat kawasan tu ada mangsa. Macam tu. Maknanya kalau kat sini korang tengok, interval 0 sampai 1.5 ni dia akan bagi nilai positif. Interval 1.5 sampai 3 ni dia akan bagi nilai negatif. So nilai negatif ni yang kita akan fokus. Maknanya kita cakap yang mangsa ada kat kawasan tu. Ataupun saya akan lagi mudah dia, akan hash macam ni lah. Okay. So maknanya mangsa dekat kawasan sini, korang kira akan dapat ni. Lepas tu cara dia, kita akan eliminate yang ni pula.
Dengan kata lain dia, yang ni kita 0 sampai 1.5 ni macam korang bila korang nak cari mangsa, korang dah orang kata confirm 0 sampai 1.5 ni tak ada dah. Bila tak ada tu, kita buang dia, kita fokus dekat yang ni pula 1.53 ni. Maknanya 1.5 kita zoom in pula kat situ kan. 1.53. Yang ni asalnya C0 tapi kita dah tak tulis C0 dah. Sebab kita dah orang kata dah buka case baru ataupun kawasan baru. So kat sini kita tulis A1 B1. Maknanya kita dah buat apa ni orang kata paper yang baru lah, macam tu lah. Ni untuk I yang seterusnya. So dekat sini kita masih lagi tak tahu dekat mana kedudukan mangsa tadi. Kita nak kecilkan lagi skop. So kita guna cara yang sama macam sebelum ni tadi. Kita campur dua nilai ni bahagi dua. So kita akan dapat 2.25 iaitu C1. So dekat sini nanti bila korang guna cara yang sama lagi, A1 korang kalikan dengan F C1 dan itu minta maaf, B1 korang kalikan dengan C1. So antara dua nilai ni nanti kita akan tahu yang A1 C1 ni yang akan dapat nilai negatif. Ada value dia, korang kena simpan balik, korang kena simpan juga. Dan positif. Okey. Dekat sini macam biasa kita proceed macam tadi. Negatif ni yang kita nak, maknanya ini kawasan yang kita nak. Nanti bila korang kira, korang akan dapat macam ni. Ini bukan saya simply letak negatif positif. Yang ni sebab saya dah nampak sini ada dua tadi, dah tahu dua kat mana. Itu nak bagi korang nampak lah kat mana, macam apa ni, method ni digunakan untuk apa. So bila korang kira-kira, korang dapat negatif untuk A1 C1. Maknanya A1 C1 yang ni, yang ni saja. Maknanya mangsa ada kat kawasan ni. So seterusnya untuk ni I1, seterusnya untuk I2, korang guna lagi cara yang sama. Korang buka paper baru, buka case baru, korang zoom dekat kawasan yang berkenaan ni, 1.5 sampai 2.25. 2.25 sampai 3 ni confirm tak ada, buang. Ok, so sekarang dekat sini pula kita dah buka paper yang baru ataupun I sama dengan 2, A2, B2. Yang dekat sini C2. C2 ni kita akan dapat 2.25 1.875. Okey, guna cara yang sama juga. Saya tulis kat sebelah ni. Guna cara yang sama juga. F A2 kali F C2, F B2 kali dengan F C2. Kita tengok lagi positif negatif dekat mana. So bila kat sini korang masukkan nilai apa semua masuk dalam equation ni tadi, korang akan dapat ini positif FA2 masuk dalam ni 1.5 1.875. Korang substitute lah B2 2.25 kan. Okey. Korang masukkan nilai masing-masing nilai ni. Bila F 1.5 kuasa 2 tolak 4 kali dengan 1.875 kuasa 2 tolak 4, korang kalikan, korang akan dapat yang ni positif, yang bawah ni negatif. Maknanya negatif ni kita nak, inilah dia kawasannya. Lepas tu bila dah kata macam mangsa ada kat sini, kita buang yang ni, kita buat lagi yang seterusnya. Maknanya korang akan kecilkan skop. Korang akan kecilkan skop. Makin lama makin halus. Maksudnya kat sini, bila kita keep on doing benda ni, sebenarnya saya akan zoom out balik dekat kawasan function tadi tu, 0 sampai 3. Kalau boleh bayangkan persamaan tadi tu, dia dekat 1, 2, dia dekat sini lah, lebih kurang 2 tu kan. Dia intersect macam ni. Tapi sebenarnya kalau kita pergi buat case tadi balik, kita bayangkan yang kita tak tahu benda ni, mangsa ni ataupun nilai X tu dekat mana jatuh dia. Sebenarnya apa yang kita buat adalah step yang pertama ni kita buat kat sini 1.5. Lepas tu kita tengok dekat kawasan sini. Dekat kawasan sini yang saya buat
bentuk macam ni lah. Maknanya saya nak tunjuk yang ni lah, kawasan ni lah. Saya tak nak ganggu, tak nak hash semua sampai bawah ni, tak nak ganggu pemandangan. So saya tunjuk untuk I sama kosong 1.5 kita buat yang first ni, kita have 1.5 sampai 3. Maknanya kawasan sini ni ada mangsa, tapi kita masih tak tahu ketepatan dia kat mana. So kita pergi 1.5 2.25. 2.25 ni maknanya kita buat dekat bawah ni. Kalau korang tengok balik sini 1.5 tadi asal kita 0.3 untuk yang atas. Sekarang ni kita dah tahu dia dekat belah kanan. Maknanya belah kanan ni kita fokus 1.5 sampai 3. So 0 sampai 1.5 ni kita buang. So jadilah yang macam ni. So bila kita 1.5 sampai 3, kita bahagi tengah. Lepas tu kita kira-kira kita dapat yang belah kiri ni negatif. Maknanya 1.5 sampai 2.25 ni yang negatif. So kita buat, kita dapatlah lagi kawasan ni. Okey, seterusnya pula kita dah tahu 1.5 sampai 2.25 ni adalah kawasan yang ada mangsa. Kita buang 2.25 3 ni. Kita dah tak ambil kira dah. Maknanya kita fokus kat sini pula, kita kecilkan skop lagi. So itu yang jadi seterusnya. Kita bahagi 2 lagi, maknanya 1.5 sampai 2.25. 1.5 sampai 2.25. Kita bahagi 2, kita dapat 1.875. Lepas tu kalau tengok intersection ni, yang ni sorry lah sebab tak scale kan, tapi macam tu lah. Maknanya bila kita tengok sekarang ni, banyak tengok yang ni, I2 ni, ini je kawasan dia. Okey, kita ambil tengah-tengah dia 1.875. Lepas tu kita kira-kira tadi dapat negatif yang belah kanan ni. Macam tu lah. Lepas tu contohnya kalau sambung lagi I3, guna cara yang sama. Maknanya I3 tu dekat sini lah, 1.875 2.25. Garis tengah dia 2.06 2.0625. So garis tengah dia lebih kurang sini lah, 2.0. Dia lebih kurang sini lah. Ni 1.875 2.25 macam ni. So garisan yang ni yang korang nampak, sebab tadi kita dah persamaannya senang kan, kita dah tahu nilai dia 2. So korang nampak lah dekat sini 2 ni ada kat sini, 2 ni ada kat sini. So maknanya kalau kat graf ni, kalau kita guna cara yang hash ni tadi, korang akan nampak yang dia akan makin lama benda ni makin mula skop dia besar. Kita kecilkan sampai nanti kan kita dah tahu dah, oh rupanya kita akan dapat satu nilai yang mana nilai tu korang masukkan F C dia berapa, ni korang akan menghampiri kosong. Maknanya C yang kita dapat ni, yang tengah nanti yang menghampiri kosong ni, 0.0 ikut tolerance lah. Maknanya kurang, ataupun nak cakap yang bila saya masukkan F X ataupun X ni adalah apa-apa nilai ni lah, yang C0 ke C1 ke C2 ke apa, kita jadikan dia sebagai root yang mana nilai yang korang masukkan ni kurang lah daripada kita punya tolerance dia. Contohnya tolerance kita buat 0.005 kan, sebab nanti kan ni lah, contohnya kita dapat 2 lah, paling kecil nanti kan korang akan dapat 2. Korang masukkan 2 akan dapat kosong. Kosong ni kurang daripada 0.005. So kita accept dia sebagai roots lah. Maknanya nanti korang akan dapat lah nilai 2 ni kalau lagi banyak korang buat. Ataupun kalau korang tak buat banyak pun, kita set tolerance dia, kita akan dapat lah macam 1.9999 ke, tak pun 2.0001 ke. Itulah tujuan kita guna bisection method ni. Harap jelas lah. Terima kasih.